Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'd. Pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayatut taufiknya dapat kita meneruskan sesi kuliah kita pada malam ini. Kalau kita sebut hidayatut taufik sekadar ujian, hidayah ada berapa? Hidayah ada, nak kata 3 betul, 2 betul, 4 betul. Yang penting sebutannya tu lepas tu. Kalau kata 2, apa dia? Hidayatul irsyad dan hidayatul taufiq. Sebab tu dalam permulaan kuliah kita dengan taufik Allah Subhanahu wa taala atau dengan hidayatul taufiknya. Hidayah ada 2. Satu hidayatul irsyad, yang kedua hidayatul taufiq. Hidayatul irsyad adalah ilmu yang benar. Kurniaan Allah kepada seorang mukmin apabila Allah berikan ilmu yang benar. Itu hidayah Allah, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang kedua ialah hidayatul taufiq, bimbingan Allah iaitu dengan memberikan taufik kepada seseorang untuk beramal dengan ilmu. Bila beramal dengan ilmu yang benar, namanya hidayatul taufiq. Kalau beramal tanpa dasar ilmu, dia bukan daripada hidayatul taufiq. Ada orang beramal tapi tanpa didasari oleh ilmu, amal dengan perkara yang salah, mereka termasuk dengan golongan ad-dallin, golongan yang tersesat. Beramal dengan ilmu, mereka mendapat hidayatul taufiq. Hidayatul taufiq. Orang yang berilmu tak beramal, al-maghdubi alaihim. Al-maghdubi alaihim, yang berilmu dan beramal dengannya. Berilmu iaitu untuk menuntut ilmu, untuk beramal dengannya, mereka dapat hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad. Orang menuntut ilmu dengan tujuan bukan untuk mengamalkannya, mungkin untuk berdebat dengan orang, tuntut ilmu mungkin dengan tujuan untuk tipu manusia. Ada orang tuntut ilmu sebab apa? Keuntungan duniawi, ya. Ini golongan al-maghdubi alaihim. Hidayatul irsyad, orang yang Allah berikan petunjuk kebenaran dan bersedia untuk beramal dengannya. Hidayatul irsyad. Hidayatul taufiq, orang menuntut ilmu, kemudian Allah berikan taufik untuk mampu mengamalkan apa yang dipelajarinya, mampu mengamalkan kebenaran. Di situ maka dikenali sebagai hidayatul taufiq. Sebab tu golongan Yahudi berilmu atau tak berilmu? Berilmu. Tapi adakah boleh dikatakan bahawa golongan Yahudi mendapat hidayatul irsyad? Tidak. Kita tak boleh namakan hidayatul irsyad, walaupun secara zahirnya nampak mereka berilmu. Hidayatul irsyad itu hidayah ilmu. Namun ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dipelajari oleh seseorang dengan tujuan untuk mengamalkannya. Ilmu yang dituntut atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Islam, ilmu itu dituntut untuk diamalkan. Mengamalkan ilmu. Kalau ilmu itu berbentuk berita, ianya perlu diimani dan diyakini. Kalau maklumat itu berkaitan dengan arahan, ia perlu ditaati. Arahan tersebut ada berbentuk perintah untuk dilaksanakan atau arahan untuk meninggalkan, iaitu larangan untuk kita tinggalkan. Ini bab-bab asas dulu masa kita belajar awal-awal lah. Cuma kadang-kadang tanya balik, takut kita terlupa.
Okey, hari ini kita sambung kuliah kita berkaitan dengan iman, iaitu persoalan berkaitan dengan iman bertambah dan berkurang. Iaitu kita dah baca ayat-ayat Quran yang menerangkan bahawa iman itu bertambah dan berkurang. Kemudian kita juga telah bacakan hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahawa iman itu bertambah dan berkurang sebagai hujah untuk melawan golongan Murji'ah. Hari ini kita baca aqwalus salaf, pandangan salafus salih, iaitu salafus salih yang jelas, yang disepakati oleh seluruh umat manusia bahawa kata-kata mereka itu menjadi rujukan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok pada muka surat 126. 126. Pada perenggan pertama atau perenggan kedua tu, di tengah-tengahnya, penjelasan para sahabat. Nampak perkataan tu? Itu berkaitan dengan iman itu bertambah dan berkurang. Penjelasan para sahabat mengenai perkara ini adalah banyak. Artinya mengenai perkara ini, iaitu iman itu bertambah dan berkurang. Antaranya ialah kata-kata Abu Darda radhiyallahu anhu. Ni Abu Darda. Okey, tes lagi sekali. Abu Darda Muhajirin ke Ansar? Penting kita kena dengar nama sahabatnya. Paling basic yang perlu kita tahu berkaitan sahabat, sebelum detail berkaitan dengan kabilah mana semua sekali, kita tahu Muhajirin ke Ansar, atau yang masuk Islam selepas Al-Fath, selepas tidak ada lagi hijrah. Sahabat ada 3, Muhajirin, Ansar, dan yang masuk Islam selepas pembukaan kota Mekah, la hijrata ba'dal fathi. Mereka termasuk golongan wallazina tabauhum bi ihsan. Yang Allah kata was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan. 3 golongan ini. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha, Allah dah redha pada mereka, dan mereka hati mereka, Allah kata mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa addalahum jannat, dan Allah telah siapkan untuk mereka syurga-syurga. Sebab itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahawa semua sahabat adalah adul. Mereka ni adil dalam agama mereka, kerana Allah kata waradu'an. Allah redha, radhiyallahu anhum waradu'an, wa addalahum jannat, dan Allah telah siapkan untuk mereka syurga-syurga. Tajri tahtahal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal dalam syurga itu selama-lamanya. Wa dzalikal fawzul azim, itulah dia kejayaan yang paling besar. Jadi sahabat berjaya dalam agama mereka, sebab tu pandangan mereka dirujuk. Kejayaan seseorang itu dalam amalan bergantung kepada ilmu dan pemahaman. Sahabat yang beramal dengan ajaran Nabi, dan Allah kata radhiyallahu anhum wa radu'an, amalan diri mereka yang masuk syurga, Allah redha dengan mereka, berarti agama mereka agama yang diredai. Ya, apa yang daripada mereka, pandangan mereka, amalan yang mereka lakukan, amalan tadi didasari oleh ilmu dan pemahaman mereka, maka perlu kita rujuk. Okey, balik pada persoalan. Abu Darda Muhajirin ke Ansar atau wallazina tabauhum bi ihsan? Ansar. Masya Allah, hebat. Sempat Google. Barakallahu fiik. Alhamdulillah ada ustaz baru. Abu Darda Al-Ansari. Macam mana kita tahu? Kita selain daripada kenal, kita masalah kita sekarang ni, bab Nabi pun tak settle kenal. Betul tak? Anak Nabi ada berapa orang? 7. Berapa lelaki, berapa perempuan? 3 lelaki, 4 perempuan. Berapa lahir kat Mekah, berapa lahir kat Madinah? Okey, Ibrahim kat Madinah. 6 lagi lahir di Mekah. Berapa lahir sebelum Islam, berapa lahir selepas Islam? Ustaz. Isa, dan siapakah anak sulung Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anak sulung
Ni bagus ni. Hafal matan balik. Ni matan pelajar-pelajar ni di Baitur Rahmah. Mana? Fa awal qasim Perhazat takrib. Apa tu tak ingat mana. Yang penting fa awalul qasim. Yang pertama sekali al-qasim. Dan kerana ini qad hazat takrim. Nama tan full sekarang tak hadir pula. Tadi ingat masa nak cakap. Bila kutuk orang sendiri. Tengok saya lupa. Astagfirullah. Okay. Anak pertama Nabi Al-Qasim. Sebab tu Nabi kunyah Nabi sebelum Islam dengan Abul Qasim. Sebab anak yang pertama. Okey. Tinggalkan dulu. Yang penting kita pun isteri Nabi pun kalau tanya balik kadang-kadang kita belum lepas. Isteri Nabi berapa orang? Yang Nabi kahwin kat Mekah berapa orang? Kat Madinah berapa orang? Betul susunan dia. Yang mana kedahulu yang kemudian. Dan sebab perkahwinan. Kalau kita tahu tak ada syak lagi, kita tahu sejarah tentang bagaimana sejarah Nabi SAW, takkan ada keraguan yang mampu dibawa oleh golongan mustasyriqin, golongan atau golongan orientalis untuk memburukkan nama Islam. Begitu peperangan zaman Nabi banyak. Lebih daripada 30 peperangan. Arti peperangan tak semestinya perang. Arti Nabi pakai baju perang dengan Nabi hantar tentera, lebih daripada 30 peperangan. Ada sebahagiannya khilaf berkaitan dengan dua peperangan dinamakan dua sebenarnya satu dan sebagainya, atau peperangan yang Nabi dah siap perang tak jadi seperti dengan kita bincangkan sebelum ini di Hamra al-Asad selepas perang Uhud sebagainya. Banyak peperangan berlaku namun yang meninggal tak sampai 800 orang. Peperangan penuh dengan rahmah, bukan bertujuan untuk membunuh. Perang hanya semata-mata mempertahankan akidah. Musuh ketika sampai pada masa tengah perang, musuh ucap kalimah la ilaha illallah, terima. Penuh dengan prinsip. Kerosakan harta yang sangat minima dalam sejarah. Dan peperangan itu dimulai oleh musuh. Peperangan ada dua. Selama 6 tahun Nabi bertahan, semua musuh datang serang Nabi SAW. Dan Nabi tidak pergi ke tempat musuh kecuali untuk mempertahankan Islam dan mengamankan keadaan. Kerana kalau tidak, terus-menerus mereka akan datang menyerang. Dan banyak lagi, kalau kita cerita tentang sejarah, kita akan tahu dengan jelas. Tak perlu jawab. Tak perlu kita nak cari buku syubhat. Tapi masalah kita, sejarah Nabi SAW pun kita sirah kita masih banyak perkara, banyak kisah-kisah yang kita tak habiskan. Ambil matan yang kecil atau ambil buku-buku kecil, baca daripada awal hingga akhir. Tahu sekali imbas sejarah kehidupan Rasulullah SAW sebelum kita nak detail. Kalaulah gitu keadaan pada Nabi SAW, kita lebih jauh berkaitan dengan kenal sahabat. Kena sahabat, ramai sahabat-sahabat Nabi SAW, terutama kalau kita tanya balik apa kita belajar, 10 orang yang dijanjikan syurga yang dalam satu hadis pun kadang-kadang kita lupa. Dan inilah ya kerja kita sebenar, kena ulang balik, tengok balik, cek balik. Semua ni kita kena cek. Kerana kedudukan semua perkara ini memberikan kesan kepada iman kita. Ilmu kita bertambah, sama ada berkaitan dengan bila bertambah ilmu kita, akan bertambahlah iman kita. Bertambah ilmu berkaitan dengan sahabat, kita akan makin sayang dengan sahabat. Makin semangat kita pertahankan sahabat. Bertambah ilmu kita dengan Rasulullah, bertambah cinta kita kepada Rasulullah. Kerana mereka, sejarah mereka penuh dengan tauladan. Allah jadikan zaman mereka dan kehidupan mereka penuh dengan tauladan. Sehingga tidak ada satu peristiwa yang berlaku zaman kita kecuali kita boleh cari contohnya pada zaman Nabi SAW dan zaman sahabat. Sebab tu bila kita kaji sejarah sahabat, kata-kata sahabat, peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada mereka, malah terhadap perselisihan yang berlaku pada mereka sekalipun. Peperangan, perang Siffin, perang, lepas habis perang semua peluk satu sama lain. Mana ada orang perang lepas tu dua tentera peluk. Peperangan yang tak disengajakan, dah berlaku, mereka boleh berdamai sekali dengan sekelip mata. Mereka bukan berperang kerana hawa nafsu, bukan kerana kebencian. Mereka berdakwah juga bukan kerana kebencian.
mereka benci kerana Allah, mereka sayang kerana Allah, al-wala dan bara' kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah dan Rasulnya. Ini perlu kita tengok. Okey. Apa kata Abu Darda yang dibawakan oleh penulis untuk kita jadikan sebagai dalil bahawa iman itu bertambah dan berkurang? Kata Abu Darda, min fiqhil abdi. Okey, sebelum tu Al-Ansari, betul tak? Al-Ansari. Beliau Abu Darda Al-Ansari Al-Khazraji, daripada kabilah Al-Khazraj. Al-Ansari. Kisahnya kenapa tahu Ansari? Kisah masuk Islam Abu Darda. Abu Darda. Macam mana Abu Darda masuk Islam? Abu Darda, ya. Abu Darda antara Ansar yang paling lambat masuk Islam. Masa Nabi datang ke Madinah belum masuk Islam. Ansar ramai yang masuk Islam, tunggu Nabi datang. Abu Darda lambat. Abu Darda buat patung-patung dia, tiba-tiba datang ke rumah nampak patung dia hancur. Kerja siapa? Kerja kawan baik yang nak masuk Islam. Abdullah ibn Rawahah dan juga Muhammad ibn Maslamah. Ni kawan baik Abu Darda. Jadi kawan dia nampak dia betulkan balik berhala dia. Masa orang tak ada, kawan pecahkan. Kawan dia musnahkan berhala tu. Datang balik, dia kata, last kali, dia kata, kenapa kau tak pertahankan diri kau? Asyik aku je nak kena jaga, kena jaga kau. Atau isteri kata, kalau dia mampu bertahan, kalau dia tak mampu pertahankan orang lain, diri dia pun dia tak mampu pertahankan. Isteri dia kata. Atau budak kata apa? Budak masuk rumah, mandi, siap dengan pakaian yang bersih, pergi jumpa Nabi. Lepas tu kata Muhammad bin Salamah, Muhammad bin Salamah kata, ya Rasulullah, dia datang cari kita ya Rasulullah. Dia dah tahu dah, dia yang buat, dia yang dia datang ya Rasulullah, dia datang cari kami ya Rasulullah. Macam itulah, kami ni dah, dia orang dah buat satu benda, benda tu tindakan tu, tapi mengadu pada Rasulullah. Tindakan budak-budak muda ni kadang-kadang buat benda luar biasa. Jadi datang jumpa Nabi, dia datang cari kami ya Rasulullah. Nabi kata, dia datang nak masuk Islam. Sebab Allah dah janjikan bahawa Uwaimir akan masuk Islam. Namanya Uwaimir, iaitu Abu Darda. Ni kisah. Bila kita tahu sejarah ni, kita tahu, oh Abu Darda ni confirm lah Al-Ansari, golongan Ansar di Madinah Al-Munawwarah. Okey. Dan Abu Darda, kalau siapa nak kumpulkan kata-kata hikmah daripada sahabat, orang yang paling banyak kata-kata hikmah adalah Abu Darda. Nabi panggil sebagai Hakim, Hakimul Ummah. Hakim Ummah, orang yang paling banyak hikmah, kata-kata hikmah, kata-katanya dirujuk. Antara kata-kata yang dikeluarkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, min fiqhil abdi ay yata'ahada imanahu wa ma naqasa minhu. Wa min fiqhil abdi ay ya'lama ay yazdadu huwa am yantaqis. Antara tanda kefaqihan seseorang hamba Allah, bila sebut menfiqih itu kefaqihan dalam agama. Nak tahu orang tu agama dia ni, dia bijak atau tidak dalam agama Islam, faham atau tidak agama dia, kata Abu Darda, ay yata'ahada imanahu. Dia sentiasa menjaga imannya. Ya ta'ahad diterjemahkan sini sentiasa menjaga imannya. Namun mungkin lebih tepat yang sentiasa semak iman dia, sentiasa cek iman dia. Ya ta'ahad artinya kita sentiasa lepas cek sekali, bukan biarkan, bukan jaga je tu, jaga macam kita letak contohnya kita letak kucing kita kat rumah, kan, kat dalam bilik, kucing, anak-anak kucing, sekejap, dalam 1 jam anak kucing kan comel, kita sayang takut ni, tengok okey, selamat naik balik, dalam 2-3 jam tengok balik, selamat, bapak tak makan, kerana bapak kucing suka makan anak dia kan, tengok selamat, sentiasa datang cek, tengok tu nama ya ta'ahad. Iman kita juga begitu. Kata Abu Darda, antara tanda seorang tu dia faqih dan mahir dan memahami agama dia betul-betul, dia selalu cek iman dia. Kenapa nak cek iman? Sebab iman dia berubah.
Ini tanda pemahaman pertama. Iman tu berubah. Kalau iman kekal macam kata golongan Murji'ah, buat apa nak cek? Iman tu kekal selama-lamanya, sama iman ahli bumi dengan ahli langit. Iman tu iman kami sama iman Abu Bakar, tak ada beza dan tak ada semua ni. Murji'ah zaman sekarang kata dah masuk Islam, tak ada siapa yang murtad lah. Tak ada siapa yang keluar dari Islam. Tapi kalau kita tanya balik, orang yang sama dia belajar fiqh. Sekarang ada orang tertentu dia kata, kalau orang dah masuk Islam, Nabi kata janji, mana ada orang masuk Islam jadi kafir. Tak ada siapa dah sembah berhala sekarang. Dan kalau orang tu buat apa sekalipun, dia akan selagi dia tak yakin bahawa Allah tu bukan Tuhan dia tak syirik. Jumpa tak? Jumpa dalam forum menghentam silibus Madinah. Kalau siapa rajin ni tengoklah. Okey. Betul ke? Kena yakin. Murtad ni tak berlaku mana amalan ni buat apa sekalipun takkan terjadi kecuali dia mengatakan Allah bukan penciptanya, atau menafikan Allah sebagai Tuhannya, atau menyatakan ada makhluk yang sama kuasa dengan Allah. Itu syaratnya amalan tak masuk. Mana boleh terima? Cuba buka kitab fiqh, Kitabur Riddah. Kitab fiqh bab hujung, bab riddah. Dibincangkan apa? Amalan-amalan yang menyebabkan seseorang itu kufur. Amalan-amalan yang boleh dijatuhkan hukuman hudud bagi orang yang murtad. Yang disenaraikan dalam kitab fiqh apa dia? Semua amalan. Mana ada orang bincang masalah hati? Semua amalan-amalan menunjukkan bahawa pengamalan semua mazhab, ijma' ulama' mengatakan bahawa memang wujud riddah dengan amalan. Okey. Abu Darda kata antara fiqh artinya kemahiran seseorang dalam memahami agamanya adalah dia sentiasa semak semula, sentiasa cek dan tengok imannya. Wa ma naqasa minhu, dan tengok kalau ada yang kurang. Semalam zikir petang, hari ini terlupa pula. Oh, cepat cek. Kalau tak cek sampai sekarang tak baca. Kalau tak baca lagi, sempat lagi sekarang. Sampai dengar kuliah sambil baca. Kalau kita tak cek, habis. Pagi kita tak cek. Kita ingat apa buat. Dah sampai petang, alamak tak zikir pagi lah. Tapi kalau dicek dulu, dia tak lupa. Hari ini dah baca Quran belum? Kan? Kalau dicek iman dia akan ingat. Ini fake. Manusia ni sentiasa lupa. Manusia ni, sifat manusia lupa. Tapi kemahiran seseorang supaya dia tak ditipu oleh syaitan ialah dia selalu semak balik. Buat checklist. Dalam sehari apa yang dia lakukan untuk Allah. Solat 5 waktu wajib lah. 5 waktu. Tapi untuk solat yang lain dia kena buat checklist. Saya berazam, insya-Allah selain solat 5 waktu, saya nak tambah, wajibkan diri saya untuk ke masjid contoh. Kalau terlepas, katanya kurang iman. Kurang, bukan tak ada, kurang iman. Kalau dapat istiqamah, pergi masjid 5 waktu, alhamdulillah. Tambah lagi, istiqamahkan diri saya untuk solat sunat subuh. Solat sunat subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Ni diri kita. Kita cek. Ni benda yang paling basic. Sunat yang paling besar selepas fardu adalah sunat sebelum subuh. Ada ulama kata qiyamul lail lebih. Ada yang kata sebagai khilaf, namun rajihnya solat sunat sebelum subuh. Sebab kalau malam tak sempat bangun solat subuh dapat pahala seperti solat qiyamul lail. Okey. Solat subuh ada istiqamah kan. Kemudian buat checklist lagi. Solat apa lagi? Solat solat muakkad yang lain. Kita tahu solat qabla zuhur, ba'da zuhur, solat ba'da maghrib, ba'da isya, senaraikan. Lepas apa istiqamah bab solat, cek pula solat-solat yang disunatkan walaupun tidak muakkad. Buat lagi checklist.
Kalau begitu hidup kita sentiasa dengan checklist. Cek balik Quran. Oh Quran, ayat mana saya belum hafal? Ayat mana belum hafal ni zaman sekarang susah. Bukan macam tu. Ayat mana saya dah hafal pun kita dah jawapannya pun mudah nak jawab lah. Ayat mana saya dah hafal, mungkin jumpa 2-3 ayat je. Nak tahu kat mana? Bila nak kerja imam. Nanti masa Ramadan kan kita jadi imam kan. Nak tahu nak jadi imam tu baru nak cek hafalan tu. Kita nak Ramadan jangan buka Quran lagi. Kita hafal siap-siap. Sampai bulan 3 kita dah mampu untuk paling kurang hafal dalam 8 rakaat yang kita solat. Di situ kita dah mampu hafal. Mungkin 4 muka ke paling kurang, ataupun 8 muka. Kita ada target berkaitan dengan hafalan Quran. Dan hafal Quran ni perkara yang memungkinkan. Ada pengalaman ada makcik-makcik di taman Zaujahana mula hafal Quran. Dia cerita pula. Tercerita tak apa. Tapi kemudian makcik-makcik yang hafal Quran ni, makcik yang belum pandai baca Quran kemudian atau merangkak Quran kemudian dah mahir saja dia masuk kelas pula hafal Quran. Pejam celik makcik ni dah habis 30 juzuk, dah masuk juzuk 29. Siapa yang anda kenal ialah orang yang merangkak Quran pada awalnya. Kita dengar baca pada masa awal-awal baca Iqra berapa, Iqra 2 tak sam. Masa kejap rupanya dah hafaz 30, dah hafaz juzuk 30. Dah mula masuk separuh daripada juzuk 29. Sedangkan daripada orang-orang yang tak pandai membaca pada asalnya. Bila start belajar? Selepas PKP. Bukan PKP. Selepas PKP. Sekarang dah hafal lebih. Jadi kita yang dah lama mulazamah dengan kelas agama, dah lama kita tengok semua sekali berapa surah yang bertambah atau lupa. Atau lupa balik ayat-ayat yang kita pernah hafal. Ini anak cakap ni untuk anak sendiri. Anak antara orang yang tak kuat hafalan macam ramai sekarang asatizah yang kuat. Allah berikan dan ini nasihat untuk diri sendiri sebelum nasihat untuk orang lain. Ini semua perkara ni ya ta'ahad, sentiasa kita cek balik, check and balance iman kita. Cek apa yang kita dah buat, cek istiqamah kita dalam agama dan bab apa. Kalau kita cek balik dengan amalan Islam yang banyak, berapa banyak yang kita mampu istiqamah? Mungkin daripada beribu amalan yang ada, kita hanya mampu istiqamah solat je kadang-kadang. Solat je. Zikir lepas solat pun mungkin tak sempurna. Mentang-mentang lah Salafi tak zikir ramai-ramai selepas solat. Dia jadi bukan tak zikir lepas solat ramai-ramai, tak zikir terus. Ini masalah. Ini satu masalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar Syekh? Astaghfirullah dulu Syekh. Astaghfirullah 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kemudian paling kurang. Tapi janganlah macam tu, takkan ambil yang paling kurang je kan. Dalam amalan sunnah kan kita yang paling sempurna. Kita cerita tentang wudu. Apa yang berlaku pada wudu? Ramai orang ambil yang perbincangan fik dalam bab paling kurang. Jadi paling kurang apa? Mazhab Syafi'i kata 3 helai rambut. Jadi wudu daripada kecil sampai ketua sampai meninggal 3 helai. Itu paling kurang, bukan kadar sempurna. Dalam mazhab mana sekalipun perbincangan dan tentang wudu, cara Nabi, wudu yang paling sempurna dengan cara yang diajarkan Rasulullah SAW sampai ke belakang, tolak balik. Cuma khilaf nak ambil telinga terus ataupun pisahkan. Walaupun rajahnya telinga itu sebahagian daripada kepala, mana terus, mana kepala, sapu kepala itu termasuk telinga. Kerana telinga sebagai kepala maka tak perlu dipisahkan airnya. Tak apalah kalau kata nak ambil pandangan sebagai ulama kata pisahkan air. Itu khilaf yang masih lagi wujud dalam mu'tabar. Mentang-mentang lah yang ni yang sah. Tapi kadang-kadang kita cuma kritik pada kat situ sebab dilakukan oleh orang lain dan kita seronok kritik. Allah ni wuduk macam ni. Kita sendiri kadang-kadang bacaan istiftah kita, daripada belasan yang sabit, 12, 13 yang sabit. Sebahagian dari ada 2 lagi bacaan yang ulama khilaf. Berapa banyak kita hafal?
Daripada tadika sampai sekarang kita duduk tu lah Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Amalan yang baik. Anak cerita bukan menidakkan yang ada, tapi nak cerita banyak lagi sunnah-sunnah yang kita tak amalkan. Bila kita tak cek, kita rasa nak amalkan apa? Sebab tu dia pergi cek, pergi yang sunnah Nabi ajar masih banyak tak hafal, tak amalkan. Last sekali doa hafal apa? Hadis doa, hafal doa pengasih lah. Hafal doa yang Nabi ajar tentang untuk hujan. Doa hujan ringkas tak hafal, dah pergi dulu amalkan benda-benda yang amalan yang tak diajar oleh Rasulullah. Ini bukan cara yang sebenar. Bukan cara untuk kita beramal sebenar. Jadi semua benda ni kita perlu buat cek. Dalam bab ilmu pun kena tengok. Ilmu dalam Islam kan banyak. Tentang Quran cerita dah. Hadis Nabi. Kadang-kadang buku pun kita belum ada. Kami ahli sunnah wal jamaah. Kitab sunnah pun tak ada. Kitab sunnah tak ada. Kat rumah pun tak ada. Kita nak anak kita baca. Anak saya nak dia Masya Allah jadi muhaddisin. Jadi muhaddis. Dari kalangan muhadisin yang ada. Anak saya nak apa? Macam mana nak suruh anak kita cintakan sunnah kalau kat rumah pun tak ada buku? Maka berilah buku apa tak? Gurau. Tak nak cakap anak cerita walaupun gurau tapi betul. Betul, benda betul. Kalau ada buku-buku sunnah yang belum kita miliki, pastikan dalam library kita kena buat checklist. Buku-buku yang wajib ada dalam library kita. Untuk siapa? Untuk anak-anak kita. Budak-budak, terutamanya budak umur 3 tahun, 4 tahun yang baru nak belajar, dia cari buku baca. Dia tak jumpa buku hadis, pergi jumpa majalah-majalah. Dulu majalah mangga, sekarang majalah apa tak tahulah. Dulu majalah mangga paling famous. Kalau pergi sekolah spot check, itulah majalah paling banyak. Sama ada Mastika majalah Mastika atau majalah mangga. Kalau mangga ni cikgu panggil masuk bilik, Mastika cikgu rampas je. Kan? Ini budak sebab tak jumpa bahan. Kalau kita tak isi dengan kutubus sunnah, library tu ada ruang kosong. Akan diisi dengan buku mujarabat lah. Buku-buku yang, jadi pastikan cek list kita untuk buku yang ada tu kena ada kat rumah. Kita bukan orang alim, tapi siapkan suasana rumah kita tu. Paling kurang kalau kita dengar kuliah, orang kata kuliah ni riwayat Bukhari, paling kurang sekali-sekala cubalah buka. Cuba buka. Kalau orang kata muttafaqun alaih, satu hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, sebagai contoh. Cuba cek betul-betul. Kalau cek hadis tu, jumpa dalam hadis tanpa guna Google, tanpa cek sekali, jumpa anda seorang penuntut ilmu. Ini bukan cerita hafal. Jumpa dulu. Sebab kita cara nak buka hadis, cara nak faham, nak tengok bab macam mana cara ulama tulis hadis, ini juga satu ilmu yang sangat penting. Kita pada zaman sekarang bukan sekadar tak hafal kutubus sunnah, bukan sekadar tak hafal mukhtasarnya, bukan sekadar tak faham, tak tengok, tak syarah-syarah dia, sampai pada tahap nak cari hadis pun kita tak jumpa. Jadi kalau ada orang bawa hadis palsu, apa yang kita buat? Message. Jadi kita tunggu. Ni betul tak betul? Message ustaz. Tunggu kalau ustaz ni hentam je, best kita share. Ini yang berlaku. Sebab tu anak saya cerita, kata bab ilmu ni syubhat akan datang, tapi bukan kita cari syubhat. Hidup kita penuh dengan perancangan kita untuk menuntut ilmu, perancangan kita untuk beramal. Hidup dengan diri kita sebelum kita hidup dengan diri orang lain. Sebelum kita sibuk dengan diri kita, sebelum kita sibuk dengan urusan orang lain. Jadi urusan orang lain penting. Sekiranya satu perkara yang mengusik akidah umat, orang timbulkan perkara yang merosakkan ibadah umat, penting untuk kita selesaikan. Namun jangan lupa yang paling asas ialah diri kita sendiri. Jadi kita sendiri angkat kejahilan dari diri kita dalam bab ilmu. Lengkapkan amalan-amalan yang kita belum sempurna. Bukan lagi lengkap, maksudnya tambahkan. Tak ada siapa sempurna. First kali yang wajib lah. Kalau yang wajib, buat yang wajib, tinggalkan yang haram. Ni first kali. Buat yang wajib, tinggalkan yang haram. Jadi
iman yang paling asas. Iman yang paling asas. Kemudian baru kita tambahkan, tiap-tiap bab tambahkan. Dan ini semua insyaAllah kita boleh ditengoklah pada kuliah-kuliah asatizah kita tentang muhasabah dan sebagainya. Okay, kata Abu Darda, min fiqhil abdi ay yata'ahada imanahu wa ma naqasa minhu. Antara fiqh seorang itu dalam beragama, dalam kefahaman di dalam agama, bila dia cek balik iman dia, dia tengok apa yang kurang. Jadi cek diri kita ni first. Dan kata Abu Darda lagi, wa min fiqhil abdi ay ya'lama ayazdadu huwa am yantaqis. Fiqh yang lain, dia hendak seorang antara fiqh kefahaman seseorang tentang agama, dia mengetahui adakah imannya bertambah atau berkurang. Kalau kita sedar hidup kita bertambah atau berkurang, kita kata, mana saya tahu urusan hati. Iman bukan hati je. Iman hati satu, khusyuk tak khusyuk. Sembahyang tak sembahyang tu pun satu juga. Amalan pun iman. Kita boleh cek, boleh semak diri kita. Kita mampu semak, kita istiqamah atau di atas satu amalan. Buat atau tak buat itu asas. Lepas tu khusyuk tak khusyuk itu seterusnya cek pula tentang sejauh mana kita faham tentang lafaz-lafaz yang kita bacakan. Kalau kita ambil balik masyarakat kita, tanya balik berkaitan dengan lafaz dibaca, lafaz baca. Dan apa yang dibuat? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Kenapa masa rukuk azim? Kenapa ketika sujud a'la? Kenapa adanya takbir ketika Allah Akbar, sami Allah liman Allahu Akbar, tapi bila masa tempat tertentu tak ada takbir dan sebagainya. Ini dibincangkan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah bincangkan secara detail. Bukan sekadar faham lafaznya saja, tapi memahami kenapa kita buat begini dan begitu. Jadi solat, seorang yang perhatikan solatnya, kita akan ketahui bahawa banyak benda yang belum kita betulkan, yang belum kita tambah baik dalam bab kefahaman, bab amalan dan sebagainya. Dan inilah dia antara apa yang dipesan oleh sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu an. Dan dia kata itulah kemahiran orang yang betul-betul mahir agama dia. Ini sebenarnya muhasabah ni, muhasabah diri, bukan muhasabah orang lain. Kalau duk fikir ustaz ni manhaj betul tak betul, bagus tak? Bagus ketika kita untuk mencari, memilih guru. Tapi dah tahu dia tak betul, buat apa pergi sibuk dengar sangat kuliah dia? Kalau dah dapat detect bahawa dia tak betul, jangan sibuk dengan ni. Jangan sibuk dengan duk cerita balik, kita kelakar dengan ataupun bawa kita seronok dengan kesilapan orang. Bukan itu caranya. Dah tahu dia tak betul, tinggalkan. Kalau kita terdengar, kita tahu, okey, sampaikan dan cegah dengan kita mampu. Yang lebih fokus adalah kita fokuskan apa yang kita kurang. Ini yang paling utama. Di kelas-kelas bila yang cara yang paling betul ialah kita mampu untuk pilih kelas yang kita rasa melengkapkan kekurangan yang ada pada kita. Kita pilih. Saya tak tahu bahasa Arab lagi. Contoh. Bahasa Arab pun tak tahu. Bahasa Arab cuma tahu anak anta. Apa kata Ustaz Rasul Dahri? Boleh percaya ke agama yang dibawa oleh orang yang faham bahasa Arab cuma ana dan enta? Kemudian statusnya komen ulama-ulama. Bahasa Arabnya cek balik, ana enta. Antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Lama-lama sekali, antu. Kadang-kadang kita tanya, antun ada tak dalam bahasa Arab? Pun tak pasti. Artinya, lengkapkan dulu. Kita bukan tak nak seseorang itu bercerita tentang perkara ilmiah yang tinggi. Ini suatu tuntutan. Tapi tangga tu perlu betul. Tangga tu betul. Kalau salah naik tangga, mana kita nak naik atas terus, mesti kita menipu. Betul tak? Tiba-tiba sampai ke atas, tak naik tangga, mesti menipunya. Kalau main pertandingan, kalau tiba-tiba kawan kita sampai ke atas tiba-tiba,
Mesti menipu lah. Bukan dia naik sendiri, orang angkat ke ataupun ada dah taktik dia buat sampai atas. Orang nak berlari sampai ke hujung, mesti lari, menapak betul. Kita main marathon. Kalau tiba-tiba kita lari kat depan, tiba-tiba dia ni tiba-tiba kat depan, mesti menipunya lah. Mesti menipu. Bab ilmu ni dia perlu kepada mulazamah, sedikit demi sedikit, daripada perkara kecil bawa rabbani, walakin kunu rabbaniyin. Rasul kita, guru yang mengajar sekalipun ajar ikut level. Dan secara jujurnya, kelas-kelas, kerana kelas ilmiah yang mendalam, guru-guru tak mampu mengajarkan, bukan kerana guru tak mampu, tapi kerana murid tak boleh terima. Bukan nak cerita nak bangga diri ke semua ni. Ramai guru-guru nak buka kitab ni takut dia orang tak boleh nak faham. Nak buka takut tak boleh faham. Jadi last sekali cari yang paling basic. Paling basic. Itu pun tak dianggap bukan basic lagi. Sebab tu ilmu alat ni, ilmu alat paling kurang dalam setahun tu adalah satu ilmu alat yang kita dapat kuasai sikit. Ilmu alat sama ada ilmu sekarang ni boleh alham ada kelas usul tafsir, salah satu daripada ilmu alat dalam menafsirkan Al-Quran. Kaedah-kaedah kita jumpa. Dan kaedah bukan satu. Kadang-kadang jangan terlalu cepat. Bila kita belajar satu kaedah, okey. Tiap-tiap kaedah tadi kita belajar, ambil dulu. Jangan kita kumpulkan maklumat, kumpulkan ilmu, bukan lagi menghukum, bukan lagi keluarkan. Kerana tiap-tiap kaedah ada pengecualiannya, ada waktu-waktu. Sebab tu kalau kita belajar sekarang ni, semua akan berhujah dan semua buat kaedah. Cuma betul atau tidak letakkan kaedah. Biar sampai waktu kita jadi waktu yang kita boleh berdakwah tu, kita berdakwah dengan sesuatu yang ilmu kita dah matang. Bukan taklah, janganlah tunggu sampai tak berdakwah langsung. Tapi apa yang kita ingin sampaikan, masalah yang ingin sampaikan, betul-betul kita pastikan yang keasliannya, betulnya. Dan yang kedua, memang kita mampu. Terutamanya yang sure orang yang nak serang syubhat, contoh kan, kurang syubhat, nanti komen kat bawah kan, ada komen-komen yang datang. Kadang-kadang bila kita terlalu cepat untuk kita semangat untuk menyerang ataupun untuk membasmi suatu kesilapan, suatu syubhat, tapi oleh kerana kita tak bersedia, tapi nak juga menang, orang akan serang dari bawah. Ini jawab status cantik, bila jawab merapu. Itu kebanyakan yang berlaku. Anda tak cerita pada siapa-siapa, cerita pada umum. Sebab apa? Menunjukkan bahawa kita tidak bersedia dengan tajuk tu, walaupun fakta satu tu betul. Sebab tu menuntut ilmu daripada dasarnya tu baik, sangat baik. Sebab tu hatta usaha kita buat, kita baca kitab Akidah Tuhan ni, kitab yang perlu kita cek balik, tengok apa yang dah belajar yang belakang, tengok balik, sentiasa baca, tengok banyak benda yang kita ingat dulu, kita kena semak balik. Bukan semak insya-Allah sahih, tapi semak balik apa yang kita faham, apa yang kita tak faham, apa yang kita tinggal, tengok balik, baca. Masing-masing kita ada buku kan, kita tengok balik. Kalau kita dah belajar, tengok tak faham lagi, artinya kita belum faham betul-betul. Kita belum faham betul-betul. Okey. Anak malam ni sebenarnya cadangan anak nak baca laju. Tapi oleh kerana start dengan soalan pertama tu, Hidayatul Irsyad, Hidayatul Taufik, start dengan jadi panjang. Okey, pertama ni hadis ini, asar ini daripada Abu Darda menunjukkan bahawa iman itu bertambah dan berkurang. Sebab kata Abu Darda, cek iman. Bila cek iman, dia berubah. Sebab tu kena cek, kena semak, berubah. Perubahan berlaku sama ada bertambah atau berkurang. Ditambah lagi kata beliau, ayazdadu huwa am yantaqis, bertambah atau berkurang, tak ada syak lagi dah. Tak ada syak, memang iman bertambah dan berkurang menurut apa yang difahami oleh Abu Darda. Adakah Abu Darda seorang? Tak, semua sahabat, ijma'. Ini salah satu contoh kita bawa. Cuma bila kita belajar satu asar, kita nisbahkan asar tu kepada orang yang dulu. Kedua, bila kita nampak banyak sangat asar yang sama dan tidak ada nukilan yang menyalahinya, itu antara cara untuk mengetahui ijma'. Jadi bincangkan dalam masalah usul fiqh. Okey. Kata Umar, wa kana Umar radhiyallahu anhu, Umar antara
sahabat Abu Darda. Umar, kemudian Abu Darda seorang yang agak veteran, bukanlah muda sangat. Mana orang yang kita nampak kalau Umar dengan Abu Hurairah, Umar kalau berjalan, Umar tegas, orang muda. Ibnu Umar ke semua anak kawan-kawan dia banyak takut dengan Umar. Tapi dengan Abu Darda, bahasa Abu Darda dengan Umar, kalau tengok mereka berbincang seperti kawan yang rapat. Jadi kita nampak Abu Darda memiliki kedudukan yang tinggi dan mungkin umurnya juga bukanlah umur yang terlalu muda. Apa kata Umar? Wa kana Umar radhiyallahu anhu yaqulu li ashabihi. Kana Umar, Umar radhiyallahu anhu berkata kepada para sahabatnya, atau kita lebih faham kalau sebut kana yaqul artinya apa? Selalu kata. Umar bukan sekali beritahu, banyak kali. Selalu Umar berpesan kepada sahabat-sahabatnya ataupun li ashabihi, kepada sahabat-sahabat, pengikut-pengikut, ni semua makna li ashabihi. Apa Umar kata? Halummu nazdad imana. Halummu, mari. Mari. Nazdad imana, kita tambahkan iman kita. Marilah kita menambah iman kita. Fayazkurun Allah Azza wa Jal, maka mereka pun berzikir kepada Allah. Yazkurun maksud zikir di sini bukan maksud zikir ramai-ramai. Yazkurun Allah, mereka menyebut keagungan Allah, membincangkan tentang Al-Quranul Karim. Lafaz-lafaz begini kadang-kadang dijadikan oleh golongan sufi yang kata zikir ramai-ramai dibawa datang. Asalkan ada perkataan yazkurun Allah, tapi kita nak cek macam mana? Nak tahu balik benda ni, kena cek riwayat berkaitan perbuatan sahabat, kadang amalan sahabat. Lafaz-lafaz yang ada kesamaran begini, yazkurunallah, mungkin boleh artikan dengan zikir ramai-ramai. Yazkurunallah, boleh dijadikan sebagai begitu. Tapi cek balik, tengok satu bab itu perlu dikumpulkan semua riwayat, tengok macam mana termasuk amalan sahabat. Sebab itu disepakatkan bahawa sahabat tidak pernah berzikir ramai-ramai, terutama dengan satu suara. Jadi yazkurun kat sini artinya apa? Sama ada mereka masing-masing berzikir, bila kata nak tambah iman, jom tambah iman kita. Siapa yang belum zikir petang, zikir cepat-cepat. Jadi masing-masing zikir yazkurun. Ataupun mereka membincangkan tentang hukum hakam, bincangkan tentang kebesaran Allah, cerita tentang iman, cerita tentang tauhid, terutamanya tauhid ar-rububiyah, tauhid uluhiyah bab amalan, itu dia kepentingannya. Namun untuk mendatangkan merasakan kebesaran Allah, kita bincangkan tentang tauhid ar-rububiyah, fahamkan makna ayat-ayat rububiyah. Allah perintahkan kita perhatikan alam dan sebagainya. Ini semua ialah perkara-perkara yang menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Umar, kata beliau, halummu nazdad imanan wa yazkuruna Allah Azza wa Jal. Wa kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul fi du'aihi, dan Ibnu Mas'ud sering berdoa dengan doa ini. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqha. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkan kepada kami iman. Artinya iman bertambah. Wa yaqinan, dan yakin. Wa fiqhan, dan ilmu dan kefahaman. Jadi riwayat Ibn Mas'ud, doa Ibn Mas'ud menunjukkan bahawa iman itu bertambah. Sebab tu bila minta supaya ditambahkan iman. Sama seperti Umar tadi. Umar kata, halummu nazdad imanan, kita tambahkan iman kita. Kemudian mereka berzikir. Itu amalan. Zikir salah satu daripada amalan yang menambahkan iman. Amalan sama ada amalan lisan atau amalan anggota. Zikir boleh berlaku dalam hati, boleh berlaku pada lisan, boleh berlaku pada perbuatan. Itu ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita bincang tentang bab alhamdu dengan asyukur. Apa beza alhamdu dengan asyukur? Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdu dengan asyukur bezanya apa? Yang mana lebih umum? Alhamdu dengan syukur. Yang lebih luas maknanya alhamdu ke syukur? Okey, ada dua dah. Okey, kita tanya ustaz lo.
Okey, alhamdulillah kenapa? Kenapa alhamdulillah lebih luas maknanya? Ya? Saja tak nak jawab tu. Okey. Alhamdulillah kenapa syukur lebih luas? Cantik. Ini jawapan yang cantik. Dalam satu aspek ta'alluqat, kalau sebut yang mana lebih luas, orang akan bincangkan ta'alluq dia, kaitan dia. Macam iman dia sebut ta'alluqat dia berkaitan dengan hati sebagainya. Syukur, ada tak syukur dengan hati? Kita dapat lahir anak, kita tak bercakap tapi alhamdulillah syukur ya Allah. Ada tak? Jadi terjadi. Syukur dengan lisan, jadi bersyukur ya Allah, alhamdulillah. Salah satu syukur dengan lisan. Syukur dengan perbuatan, berlaku atau tidak? Berlaku. Alhamdulillah dalam hati ada ke? Tak ada. Alhamdulillah mesti pujian. Alhamdulillah mesti pujian dengan kalimah alhamdulillah. Kalimah alhamdulillah mesti dengan pujian. Alhamdulillah dengan perbuatan ada tidak? Puji dengan perbuatan tak ada. Alhamdulillah muta'alliq dengan lisan. Dari segi ta'alluqat dia, ya, syukur lebih luas berbanding dengan alhamdulillah. Tapi dari segi kecakupan, keluasan amalan, alhamdulillah lebih luas berbanding syukur. Syukur hanya berlaku ketika dapat nikmat. Betul? Dapat nikmat. Tapi alhamdulillah berlaku pada semua keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal. Ketika kita dapat nikmat, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Nikmat. Dapat nikmat. Ketika kita dapat musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ni memuji Allah Subhanahu wa taala, okey, berlaku dalam semua keadaan. Masa sedih, masa gembira, masa kita berehat, masa kita tidur, bangun tidur, semua alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Masa bila alhamdulillah li sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin. Mana sekali keadaan mana sekali pun alhamdulillah. Okey. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan dalam doanya, Allahumma zidna imana wa yaqina wa fiqha. Allahumma zidna imana, minta tambah iman, kerana iman boleh bertambah dan berkurang. Sebab itu ditambah lebih jelas lagi bila disebut wa yaqinan. Yakin ni kat luar ke dalam hati? Hati. Yang dalam hati sekalipun boleh bertambah dan berkurang amalan hati. Bukan sekadar amalan iman yang melibatkan amalan-amalan yang kita bincangkan tadi. Malah sesuatu yang dalam hati kita, apa yang kita yakini pun boleh bertambah dan berkurang. Keyakinan pada vaksin bertambah ke berkurang. Ada waktunya kita rasa macam perlu. Ada waktu kita rasa, takut jadi tikus makmal. Ada tak perasaan datang? Ada. Semua bab. Tak kira lah yang anti ataupun yang pro. Tapi ada waktunya semangat nak anti. Ada waktunya tarik break balik. Itu baru bab urusan dunia. Ada waktunya kita semangat, kita pro habis-habisan. Ada waktunya kita, bila ada fakta yang gitu kita rasa slow sikit. Tapi tak apalah. Bab Islam bukan bab ada nas pun. Bukan bab ada nas. Bab yang perlu kepada konsepnya siapa, bab berkaitan dengan ketaatan, bab berkaitan dengan kajian, siapa kajiannya lebih jelas, berkaitan dengan urusan-urusan dunia. Bila melibatkan akidah, bila sengaja lawan pemerintah, kafirkan pemerintah ke, dajjalkan ke semua, itu kena cek balik. Jangan cek balik kalau sampai ke tahap ada yang sampai mengkafirkan sebagainya, ini cek balik. Tapi kalau asasnya dia bukan cerita berkaitan dengan akidah, bukan cerita berkaitan dengan urusan agama. Boleh jadi betul, boleh jadi salah, mana-mana pihak sekalipun. Secara dasarnya, secara kategorinya. Bukan kata betul, kalau tanya anak sekali, anda memang antara yang ambil vaksin lah, setuju dengan vaksin. Tapi dari dasarnya, masalah tu bukan masalah yang ada nas. Yang tak perlu kepada masalah walak barak sehingga bergaduh, persahabatan sehingga hilang hormat antara satu sama lain, sahabat-sahabat. Lebih teruk lagi hilang hormat dengan guru, hilang hormat dengan hanya perbezaan tentang masalah
vaksin. Tunggulah vaksin start. Tahun depan kalau sampai buat politik nanti gaduh lagi. Janganlah jadikan benda-benda ni menyebabkan kita lupa pada dasar asal. Khilaf berbeza boleh, tapi letak pada kadar dan tempatnya. Letakkan pada kadar dan tempatnya. Jangan sampai ukhuwah Islamiah itu terurai hanya kerana perbezaan sedikit. Wala dan barak kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Okey, bab berkaitan dengan keyakinan kita terhadap agama, ini tak ada khilaf. Kita nak bertambah je. Dia tak boleh nak break. Sebab Allah beritahu, keyakinan kita kepada Allah perlu sentiasa bertambah. Kalau berkurang, masalah. Tapi bab dunia belum tentu. Kita bergantung pada fakta kiri kanan. Tapi bab berkaitan dengan keimanan, kita hendaklah sentiasa keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada agama Islam, keyakinan kita kepada mesti sentiasa bertambah. Kalau berkurang, ya manusia mana ada bertambah. Berkurang itu berlaku, namun yang kita usahakan adalah untuk menambahkan. Kita cerita tentang cerita tentang poligami. Contoh. Ada sini tak? Tak ada. Alhamdulillah. Yang ada semua penakut. Yang ada kat sini. Kat sini yang berani tak nampak. Takut tak adil lah kan? Bukan takut perempuan. Takut tak adil. Kan? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau takut tak adil cukup satu. Kita bukan takut perempuan, takut tak adil. Ini pecinta wanita lah. Kesiankan isteri. Kan bukan sebab tak mampu, betul tak? Alasan. Alasan. Bila berkumpul golongan petabi kita dah jadinya. Okey. Kenapa masuk situ pula tadi? Anda lupa. Kenapa masuk asal kena? Asal berbeza. Anda ada pada poin nak sampaikan berkaitan dengan tak apa, lupa biarkan dulu. Nanti anda tengok balik rakaman. Bila tengok ada something nak cerita, nak kaitkan berkaitan dengan urusan poligami. Okey. Contoh tu jauh sangat, jadi lupa. Yang nak cakap lupa. Tinggalkan dulu. Ambil pada teks semula. Allahumma zidna imanan wa yaqinan. Iman bertambah. Iman melibatkan semua benda. Yaqin berkaitan dengan hati, jelas. Walaupun zahir pada anggota, tapi keyakinan tu asalnya pada hati. Wa fiqhan ni berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan akal dan juga khilaf lah. Ilmu tu kat mana? Hati ke akal? Rajahnya ilmu kat mana? Kefahaman kita tu kerja akal ke kerja hati? Dua-dua. Okey, ni khilaf. Mu'tazilah kata kalau cek pada ini bab-bab yang ni, Mu'tazilah kata, kebanyakan ulama Mu'tazilah kata ilmu terletaknya di mana? Akal. Kebanyakan al-hadis kata ilmu terletak di hati. Rajahnya al-hadis ke Mu'tazilah? Ilmu ilmu kat dalam otak ke, dalam akal ke, atau dalam hati? Hati. Kalau jatuh terhantuk kepala hilang tak ingatan? Lupa ingat. Bukan terhantuk hati. Nak cerita tentang perbezaan. Kita walaupun kadang ada setengah masalah yang memang ahli hadis dengan Mu'tazilah berbeza dalam perbincangan, tapi masalah yang tidak jelas nasnya. Kita perlu faham dengan jelas. Kita tahu bahawa betul ahli sunnah berada di haq, dan Mu'tazilah bab manhaj, bab berkaitan dengan akidah, apa semua. Ada setengah daripada bab berkaitan istinbat. Memang pada asalnya dia masalah bukan berkaitan dengan masalah akidah, tak diputuskan oleh salafus salih, tapi masalah perbincangan kemudian atas dasar istinbat. Jadi memang ramai Mu'tazilah kata, ramai ulama Mu'tazilah kata akal, ramai al-hadis kata hati, tapi masalahnya kekal pada masalah istinbat. Jadi kita tak dalam bab ini kita perlu tengok kepada cara mereka istinbat, siapa yang betul ataupun salah. Rajahnya kat mana? Wallahu a'lam. Sampai dulu, dari dulu sampai sekarang belum siapa mampu bagi kata-kata yang putus.
Tapi anda tertarik dengan pandangan terutama zaman sekarang, ulama-ulama moden ni di kalangan antara pendakwah Syekh Munajjid, beliau bahagikan kepada dua. Bahagikan kepada dua. Akal, mana akal kat mana? Akal kat otak ke akal kat hati? Akal maksud ilmu nak akal lah. Akal. Akal terletak di otak ataupun terletak di hati. Beliau bahagikan kepada dua. Beliau kata akal berkaitan dengan maklumat, kumpul maklumat, akal. Terletak kat mana? Sini. Akal terletak di akal lah. Akal terletak di dalam kepala lah. Mengumpulkan maklumat berkaitan dengan maklumat. Ilmu dan akal yang berkaitan dengan yang membuat keputusan last sekali, yang mengarahkan, yang menjadi raja, yang membuat keputusan. Kita kumpul maklumat, pandangan Mu'tazilah, pandangan Jahmiyah, pandangan semua ni. Tapi bila nak buat keputusan, nak ikut mana? Sini ke sini? Hati. Yang akal yang mengarahkan anggota, akal yang mengarahkan anggota untuk bekerja, terletak kat mana? Jelas di hati. Nabi kata, ala inna fil jasadi mudghah. Dalam jasad ada seketul daging. Idza saluhan saluhal jasadu kulluh. Bila daging ni baik, baik seluruh anggota badan. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Bila dia rosak, rosaklah seluruh anggota badan. Ala wahyal qalb. Jadi hati ni, hati ni maklumat. Dia buat keputusan. Kumpul maklumat di sini. Tapi yang buat keputusan, yang buat yang mengambil tindakan, akal yang terletak di sini. Okey. Kita tanda sini dulu. Untuk minggu depan kita sambung lagi. Tak apalah, sampai sini insya-Allah. Okey, belum lagi Anak sebab tengah lupa. Nanti nak buka lagi. Berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan akidah. Kita belajar tentang tauhid ada dua, betul? Nak kata tiga lah. Tauhid asalnya dua, rububiyah dan uluhiyah. Asma' sifat pecahan daripada rububiyah, tauhid ilmi, okey? Yang mana kenapa dipisahkan? Sebab ramai sangat orang tersesat buat asma' sifat, maka dipisahkan untuk perbincangan yang tersendiri. Asalnya asma' sifat sebahagian daripada rububiyah atau daripada tauhid ilmi, okey? Asalnya tauhid berkaitan dengan tauhid ilmi dan tauhid amali. Tauhid rububiyah berkaitan dengan pengetahuan kita tentang, keyakinan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Uluhiyah berkaitan dengan macam mana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Okey. Soalan Ana. Apa dasar kita berakal? Berkaitan dengan akal tak kat mana? Tauhid ni cerita tentang apa? Kena kaitkan. Apa dasar pembahagian rububiyah dengan uluhiyah? Ni akidah, betul? Akidah yang jadi dasar kepada seluruh amalan kehidupan manusia, betul? Okey. Di dasar rububiyah uluhiyah kat mana? Rububiyah adalah keyakinan dan segala ilmu berkaitan dengan di sini pengetahuan. Akal yang terletak di sini. Allah Maha Besar, Allah mencipta, Allah memberi, Allah semua. Dengan yakin sekali lah kumpul mana maklumat berkaitan dengan Allah SWT. Uluhiyah berkaitan dengan di sini. Allah yang cipta, Allah yang bagi, sembahlah Allah. Sini kata sembahlah Allah. Buat apa pergi sembah selain Allah? Pergi nak minta dengan Allah, kita kata tak meminta Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberi, Allah semua sekali. Maklumat kat sini. Nak minta, sebutlah nama Allah. Buat apa sebut nama wali? Yang sini yang perintahkan. Maklumat kumpul kat sini melalui tauhid ar-rububiyah dan arahan kepada anggota berlaku pada tauhid al-uluhiyah. Arahkan supaya maklumat yang sampai, hak yang ada di sini, hati kita buat keputusan dan arahkan supaya amalan kita sesuai dengan apa yang kita tahu. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah berkaitan dengan urusan hati. Semua ni akidah.
Hati yang benar akan mengarahkan amalan yang benar. Hati dia kontrol. Sebab tu walaupun ianya tauhid amaliyah, walaupun ianya berkaitan dengan urusan amalan, namun amalan tadi dibuat kerana etikad. Kalau orang kata memang wali yang uruskan urusan alam, buat rububiyah. Wali yang ada wali kutub yang uruskan alam semesta, ada wali-wali kawasan, ada wali autad, ada wali semua sekali. Dia percaya macam tu, memanglah dia memang etikad begitu, akhirnya daripada kerosakan dalam bab pemahaman tadi menyebabkan hati dia memerintahkan lisan dia pergi kat tepi laut minta dengan Khidir, pergi kat hutan minta dengan Ilyas, pergi kepada ikut pada Qadiriyah sekali minta kepada Abdul Qadir Jailani. Minta maaf lah saya bukan tersebut nama tarikat. Okay. Tapi keadaan begini. Tauhid kita perlu belajar ilmu yang betul dan bertindak dengan betul. Bertindak dengan betul dalam bab akidah ini kita namakan tauhid al-uluhiyah. Okey, sampai sini dulu. Dan hujung sekali wa fiqhan, yaqinan wa fiqhan. Okey. Sampai sini, minggu depan kita sambung pada kata-kata Muaz bin Jabal insya-Allah. 10 ke 11 ini? 10 10 Januari. Apa saya? Hati. Okey. Sebenarnya jantung liver tak ada beza kan? Yang jadi sumber kehidupan di mana? Jantung. Hati tu jantung lah. Tak tahu. Yang jadi kehidupan tu, yang jaga itulah qalb dalam bahasa Arab. Dia akan merujuk kepada hati. Bahasa Melayu hati maksudnya kembali kepada liver. Betul? Pada apa liver lah. Tapi terjemahan dah jadi zaman dulu lagi orang terjemahkan qalb dengan hati. Jadi kita guna pakai macam tu. Tapi hakikatnya yang masukkan hati dalam bahasa Arab tu adalah jantung. Itu. Kena cek balik. Tapi itulah yang anak tahu. Itulah yang anak manakala dalam penterjemahan boleh sebutkan hati dalam bahasa Arab, dia merujuk kepada jantung. Okey. Kalau hati yang liver tu apa fungsi dia? Tak ada kaitan lah. Bukan, betul lah tu jantung. Kalau anda salah, jangan percaya, ni orang syak, bukan orang yang yakin. Anda dah belajar, cuma anda masalah kepada istilah bahasa Melayu dan istilah bahasa Inggeris itu sendiri. Okey. Jazakallah khair atas soalan. Tafadhal. Okey. Dalam apa? Beramal. Dalam perniagaan dari kehidupan dia. So kita boleh tidakkan pekerjaan itu sebagai amal ibadah juga. Keberjaan ibadah dia ibadah umum. Maka kata macam kalau dia semakin rajin dan rezeki dia makin bertambah dan dia semakin yakin bahawa Allah pun sama berarti. Adakah ini juga boleh dikategorikan sebagai iman yang meningkat ataupun iman yang meningkat ni adalah kita takluk kepada diberi dan amal. Okey. Sekiranya dia merasakan bahawa amal kehidupannya semuanya untuk Allah, itulah makna ibadah yang menyeluruh. Cuma ibadah ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Ibadah khusus artinya yang Allah turunkan, yang Allah perintahkan kita beramal dengannya, yang ditunjukkan caranya.
secara khusus. Solat, zakat, puasa dan semua amal ibadah yang khusus. Ibadah yang umum ialah urusan-urusan keduniaan, makan, minum, naik kenderaan, perkahwinan, apa lagi cari rezeki, ni semua benda umum. Namun dia jadi ibadah apabila dilakukan untuk kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mandi sebagainya. Mandi benda yang tak ada kaitan dengan ibadah. Mandi junub ibadah lah. Tapi mandi biasa ni. Mandi biasa. Bukan mandi Jumaat. Mandi Jumaat sunat, ibadah yang Nabi tunjukkan tu khusus. Tapi kalau ibadah mandi biasa, kita rasa macam letih kita mandi, ini benda yang umum, tak ada kaitan dengan ibadah. Tapi kalau diniatkan ketika mandi ni, ya Allah, supaya berikan kekuatan segar nanti, mudahkan aku untuk beribadah, maka mandi tadi jadi ibadah. Tapi ibadah tadi adalah ibadah umum, bukan ibadah khusus. Ibadah khusus perlu pada dalil. Ibadah umum perlu tak pada dalil? Tak. Jadikan semua urusan kita yang umum sebagai ibadah. Sebab tu ada orang, dia tak fahamkan benda ni, dia kata, kan berniaga pun ibadah, buktikan ada. Betul lah ibadah, tapi ibadah umum. Ibadah umum. Kalau ada perintah Allah pada satu perkara, jadi ibadah khusus. Perintah Allah. Jelas insyaAllah. Jadi kalau dia rajin, adakah tanda iman bertambah tidak? Tengok pada ibadah tadi. Kalau rajin buat ibadat, ya, iman dia bertambah. Rajin berniaga, perkara dunia. Tapi kalau rajin berniaga dalam keadaan ingin berkhidmat pada agama, ingin dengan hartanya nak nafkah, ingin untuk basmi kemiskinan untuk umat kerana Islam sebagainya, ya, kerajinan di dalam bab perniagaan tadi jadi ibadah kerana niat dia tadi. Kerana niat dia tadi. Sebab tu tijaratul ulama niyah. Ulama ni banyak berniaga dengan niat. Orang kaya berniaga dengan harta dia. Ulama tengok, ya Allah, sana aku jadi aku macam dia, Allah aku ni. Cukup dia niat. Dapat pahala macam dia. Orang alim ni tengok, nampak orang sedekah, dia perniagaan dia duit tak ada. Tapi dapat pahala sama. Sebab apa? Sentiasa bercita-cita untuk jadi seperti orang yang melakukan kebajikan apa dia mampu. Okey, sampai sini saja. Ana dah dengar pengurusi. Isyarat. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. InsyaAllah. Ana dengar dia berdehem tu artinya Ustaz, kita dah lama tak lebih sampai pukul 11 ni. Jangan. Okey, nak janji sampai sini saja. Sisanya kita borak lepas ni. Okey. Sampai tak ada rekod lebih, takut. Okey. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.